Cik Wan, saya ni nak buat hibah, perlu tak saya tanya waris-waris yang lain? Mak bagi rumah ni pada Kak Long masa dia hidup, tapi dia tak tanya pun waris-waris lain. Boleh ke macam ni? Saya ni ada seorang je anak perempuan, jadi barang-barang kemas, handbag saya semua saya nak bagi pada anak perempuan saya saja. Anak-anak lelaki saya macam mana? Perlu ke saya beritahu mereka? Inilah antara persoalan yang sering saya dapat. Ramai yang tanya, perlu ke dia tanya waris-waris lain kalau dia nak buat hibah? Jadi apa jawapannya? Jom tonton video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Aslim dari channel Pusaka atau Saka. Kami membantu anda merancang pembagian harta melalui kaedah hibah, wasiat, amanah dan harta sepencarian. Dalam 4 rukun hibah hanya ada pemberi, penerima, harta yang dihibahkan, ijab dan qabul iaitu sirah. Tidak dinyatakan dalam mana-mana rukun dan juga mana-mana syarat hibah perlu mendapatkan keizinan daripada waris lain. Tak ada ya. Sebab hibah ni kita berikan semasa kita masih hidup. Sedangkan faraid ni hanya wujud selepas kematian. Jika seorang tu masih hidup, sebenarnya tak ada istilah bahagian faraid ataupun waris-waris faraid yang layak ataupun yang berhak. Hanya selepas berlaku kematian kepada seorang, maka wujudnya bahagian faraid ataupun waris-waris faraid yang layak. Ringkasnya di sini, persetujuan waris-waris lain ataupun ahli keluarga lain tidak diperlukan untuk kita buat hibah kerana ia hanya melibatkan pemberi dan juga penerima. Cuma secara praktis ataupun secara amalannya, kalau tak ada keberatan, sebaik-baiknya tuan-tuan dan puan-puan maklumkanlah kepada waris-waris lain supaya mereka tak terkejut dan tak ada timbul isu di kemudian hari. Terutama jika hibah yang dibuat adalah hibah jenis bersyarat, di mana pendaftaran hak milik secara undang-undang sibil dilakukan selepas kematian. Maksudnya di sini, hibah ini dibuat dengan cara selagi mana pemilik ini masih hidup, hak milik ataupun pendaftaran secara undang-undang sibil adalah masih di atas nama pemilik. Tapi daripada sudut hukum, syarak dan juga undang-undang syariah, harta itu sebenarnya dah pun bertukar milik kepada penerima. Kenapa kita buat macam ni? InsyaAllah saya akan kongsikan video mengenai kaedah hibah yang macam ni. Oleh itu, sila subscribe dan juga tekan butang loceng jika anda nak dapatkan video-video terbaru saya. Jika hibah ini buat dengan cara macam ni, harta yang sudah dihibahkan perlu juga dimasukkan dalam senarai tuntutan pusaka selepas kematian si pemilik. Secara default atau secara asasnya, apa-apa juga harta si mati ni, dia perlu dibahagikan secara faraid kecuali terdapat perancangan pembahagian yang lain seperti hibah dan wasiat. Semasa proses tuntutan pusaka ini, semua waris akan dimaklumkan semua harta-harta si mati dan juga bahagian faraid mereka dahulu. Dari masa ni semua orang akan tahulah. Kita khawatirlah bila dalam proses ini ada waris yang terkejut dan dia tak dapat terima kenyataan, maka nanti berlakulah perpalahan, berlakulah pergaduhan semasa perbincangan pusaka nanti. Jadi sebelumnya kita maklum kepada waris lain untuk mengelakkan perkara macam ni. Sebenarnya hak milik harta ke atas penerima ni sudah pun dijamin kalau dibuat dengan betul lah. Kenapa kita perlu beritahu waris-waris lain? Lebih kepada untuk menjaga keharmonian supaya mereka tak terkejut ataupun tidak berlaku pergaduhan dan sebagainya. Tapi dia bergantunglah kepada tuan-tuan dan puan sendiri, sebab ada juga kes di mana bila hibah itu diberitahu kepada waris-waris semasa hidup, waris-waris itu mengambil tindakan yang di luar jangkaan. Mereka awal lagi dia dah bantah tentang hibah ni. Ada yang kes yang sampai menekan pemberi hibah, dia tekan penerima hibah untuk membatalkan hibah. Saya rasa kalau dalam kes macam ni, biarlah undang-undang yang berbicara. Senang cakap, see you in court lah. Kita selesaikan di mahkamah. Sama ada anda perlu bagi tahu waris atau tidak sebenarnya bergantung kepada kebijaksanaan anda, kerana anda sahaja yang tahu situasi keluarga anda. Saya rasa setakat sini saja perkongsian kali ini. Sila like dan sharekan video ini kepada kenalan dan keluarga anda. Ingat, di harta anda biar jadi pusaka, jangan jadi saka. Sehingga kita bertemu kembali.